Baik. Pertamanya terima kasih banyak-banyak kepada Bapak Doktor, sahabat saya Bapak Doktor Misno daripada Bogor, STIT Bogor ya, Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, STIT Bogor Sirajul Falah. Sudah lama saya bersahabat dengan Bapak Dr. Misno ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, insya-Allah dengan izin Allah, dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang mulia yang aman ini insya-Allah satu program yang telah disusun atur oleh Bapak Dr. Misno dari Bogor, dan saya kini berada di Malaysia, di Penang, USM. Tadi Pak Bogor sebut UTM, mungkin Bapak Bogor Bapak Misno lebih dekat dengan dengan terima kasih. Okey. Baik, insya-Allah untuk slot yang ruang yang diberikan pada pagi ini untuk saya kongsi, bukan untuk mengajar ya bapak-bapak semua, sahabat-sahabat semua, ini untuk berkongsi, sharing apa yang telah saya lakukan, apa yang telah kami lakukan, antara usaha yang kami lakukan di ISDEF ini, di pusat ISDEF ini kalau dalam bahasa Melayunya Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Center for Islamic Development Management Studies. Sebab di bawahnya tu ada banyak bidang, ada banyak Islam, ada penelitian Islam, ini salah satu bidangnya, penelitian Islam, institusi Islam, aset Islam, itu semua bidang-bidang yang terangkum di bawah ISDEF ini, insya-Allah. Dia sekadar center, dia bukan fakultas lagi, Center for Research, insya-Allah. Jadi antara salah satu usaha yang kami lakukan di ISDEF ini, ISDEF USM ini, ialah membangunkan kaedah-kaedah yang berbasis kaedah metode, nak sebut metode tu saya jarang guna istilah itu Bapak, saya sebut kaedah tak apa, penyelidikan, metode, cara. Menulis saya boleh menulis, tapi nak sebut sebab dia jarang biasa digunakan itu kan. Kaedah penelitian yang berbasis Islam, ataupun saya sebut PBI ringkasannya di situ. Sudah banyak setakat ini, boleh dikatakan sudah banyak yang telah dilakukan. Antaranya berkaitan dengan kualiti responden, tapi yang dibina berdasarkan kepada kaedah periwayatan hadis. Macam kita ada responden, kita duk temu bual untuk responden itu, tapi nak dapat kualiti responden yang benar-benar diyakini, kita berdasarkan kepada kaedah periwayatan hadis. Dan juga ada yang mengkaji, ada yang buat kajian berkaitan dengan aplikasi. Cuba mengkaji tentang kesesuaian pengaplikasian kaedah usul fiqh. Ini bagi yang lebih dekat dengan kaedah usul fiqh lah, usul fiqh. Ada yang mengaji bidangnya begitu, dia lihat kesesuaian pengaplikasian kaedah usul fiqh ini dalam penyelidikan Islam. Itu antara contoh yang saya nak bagi supaya lebih faham dengan apa yang dilakukan ini. Ada yang mengkaji tentang aplikasi kaedah pengumpulan hadis sebagai kaedah pengumpulan data. Ya. Sebab nak elak daripada data-data yang dikumpul daripada sumber-sumber yang kadang-kadang pada hari ini terlalu rasa stres untuk siapkan disertasi, tesis. Kadang-kadang dalam bab data ini
mereka lakukan hanya lebih kurang sahaja begitu. Begitulah ada yang mengkaji tentang epistemologi dan tasawur, salah satu cabang matematik iaitu algebra, bagaimana nak dijadikan kaedah penganalisan data dalam kaedah penelitian yang berbasis Islami. Itu antara contoh. Dan salah satu lagi yang sedang dilakukan ini ialah kami cuba bangunkan kaedah-kaedah tematik ini, kaedah metod al-maudu'i lah dalam bahasa Arabnya ataupun tematik ini sebagai kaedah penelitian yang berbasis Islam ini. Ini yang boleh dikatakan sudah ramai yang menggunakan, cuba kajian-kajian yang berkaitan Islam juga, tapi kalau boleh nak lebih lagi daripada tu, itu hasrat yang kami mahukan, matlamat yang kami mahu capaikan, kalau boleh mahu di-sharing-sharingkan supaya kita umat Islam, bila kita mengkaji tentang Islam dan orang Islam, lebih adilnya kita menggunakan kaedah-kaedah yang telah tersedia ada dalam Islam. Cuma mungkin kita tak nampak itu sebagai kaedah, tapi sebenarnya dia kaedah. Itu yang kita perlu bina. Jangan takut untuk membina kaedah-kaedah ini, insya-Allah. Secara ringkasnya sebagai pendahuluannya, permulaannya, apa itu kaedah ataupun metode penelitian yang berbasis Islam ini? Untuk mudah difahami, saya ringkaskan seperti berikut. Dia sebuah tata cara penelitian yang acuannya ataupun asasnya, basicnya Indonesia dia kerap disebut worldview ataupun pandangan sarwa dan epistemologi Islam, bagi tujuan digunakan untuk mengkaji tentang Islam dan orang Islam. Kenapa yang perlu berbasiskan kepada tasawur, worldview dan pandangan sarwa itu dan juga epistemologi itu? Ini yang lebih sebenarnya, yang lebih saya mahu tekankan. Bila kita bawa idea yang sebegini, perlu ada kaedah penelitian yang berbasis Islam tapi beracuankan kepada tasawuf dan epistemologi. Ada yang peringkat awal dulu, ada yang sanggup, yang sampai mereka memberi hujah. Saya pernah berdepan dengan hujah dalam satu konferens, ya Bapak Misno, ada seorang hamba Allah ini, dia kata apa yang saya bawa ini agak macam-macam lah kata-katanya, yang agak aneh, negatif, agak aneh, tapi dia bagi hujah negatif. Dia kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah modified daripada kaedah yang jahiliah. Contohnya dia kata tawaf, masa jahiliah ada tawaf, dalam Islam pun ada tawaf. Dia bagi hujah begitu. Tapi alhamdulillah, sebab kebetulan sebelum tu saya pernah terbaca kisah itu, yang nak menyatakan supaya dia faham dengan tasawur ini menyebabkan membawa kita ranting-ranting, cabang-cabang, alat-alat untuk kita mengkaji ini turut berbeza, walaupun namanya hampir sama, walaupun namanya tawaf. Tawaf masa jahiliah dengan tasawurnya pada ketika itu, ketika mereka mahu tawaf, pakaian-pakaian yang dipakai itu pada zaman jahiliah perlu ditanggalkan sebab pada pakaian itu penuh dengan dosa. Tapi Islam tak begitu, perlu tutup auratnya. Dalam Islam, walaupun ada tawaf, tapi dengan syariat Islam sebagai tasawur dan acuannya, kita tetap tawaf tapi dalam keadaan menutup aurat. Barulah alhamdulillah sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada seorang insan, hamba Allah itu. Sehingga kepada hari ini saya nampak dia tak bunyi lagi lah berkaitan dengan hal-hal tu. Dia orang sekeliling juga. Jadi di sini sebelum saya nak masuk bagaimana kita nak aplikasikan kaedah maudu'i tematik ini dalam kajian-kajian yang kita lakukan selain daripada kajian-kajian yang Islam, kenapa perlunya kepada metode yang berbasis Islam, kaedah penelitian yang berbasis Islam ini? Ini daripada guru kami di sini, Profesor Emeritus Muhammad Syukri Saleh, dia sebagai pengasas
ISDEF ini. ISDEF ini sebagai brand child dia lah. Kata beliau, sebab kita perlukan kepada penelitian yang berbasiskan Islam ini, sebab penelitian yang berbasiskan yang zahiriah, yang ghaibiyah. Dalam Islam, dalam kehidupan kita ni, dalam Islam ni kita ada dua. Islam ke bukan Islam ke, semuanya maknanya kehidupan manusia ini ada yang zahirnya, ada yang ghaibiyahnya, merangkumi alam musyahadah dan alam ghaib. Jadi maknanya kaedah-kaedah penelitian yang disebut oleh Bapak Misnah tadi, positivism, post-positivism, kalau ada pun dia lebih nak bukti dalam bentuk yang zahiriah. Tapi dalam bentuk perkara-perkara yang kita dalam Islam ni, kita ada satu lagi yang ghaibiyat, yang kita berdasarkan kepada dalil nakli, ilmu nazari dan dalil nakli itu. Tapi kalau nak menggunakan kaedah-kaedah sains ataupun positivism tadi ni, yang berbentuk data-data untuk membuktikan perkara ni, mungkin tak dapat nak dilakukan. Sebab itu kaedah yang berbeza menanggapi realiti ilmu daruri dan dalil akli itu yang kita dah sedia pakai sekarang ini. Daruri dan dalil akli itu bukti yang berdasarkan kepada contoh daruri dan akli ini. Kita nampak, oh di langit nampak kelam, itu tandanya kejap lagi hujan mau turun. Itu dah terbukti. Tapi yang nazari dan dalil nakli ini, itu dia tak dapat dibuktikan secara begitu. Tapi dia perlu adanya, sebab itu perlu adanya keimanan, adanya tasawur di sini, supaya dalam penelitian yang kita lakukan itu, perkara-perkara ini kita mampu buktikan. Mampu buktikan dengan menggunakan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli dengan secara bersama ini. Jadi dari segi peringkat keyakinannya ataupun validity dalam kaedah berbasiskan Islam ni, dia merangkumi ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Paling saya yakin kawan-kawan di sahabat-sahabat semua di Indonesia semua sudah fahami berkaitan dengan kisah ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dengan tasawur yang ada pada dirinya, dengan keimanan yang ada pada dirinya, bila itu yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW, dia terus beriman. Dia terus beriman sampai kepada hakul yakin. Jadi maknanya tidak munasabah kalaulah kajian-kajian yang berkaitan dengan Islam di Malaysia ni banyak. Namanya kajian berkaitan Islam, mengkaji tentang zakat, mengkaji tentang wakaf, mengkaji tentang sedekah, tapi menggunakan metodologi yang bukan metodologi Islam. Bagaimana nak buktikan? Sebab sedekah itu dia bukan setakat untuk zahiriah sahaja. Begitu juga wakaf, begitu juga zakat. Jadi tak munasabah bila ada kajian-kajian yang bersangkut paut berkaitan dengan Islam. Sebab ada tasawur dan epistemologi yang berbeza. Kita yang dalam Islam ini, di bawah kaedah penelitian yang berbasiskan Islam ini, ada tasawurnya, ada epistemologinya, dia berbeza. Berbeza dengan tasawur dan epistemologi lazim. Saya akan guna lazim lah untuk hal ini. Lazim ni bermaknanya kaedah-kaedah penelitian yang memang daripada idea barat lah. Sebab itu kami di ISDEF ini, selain daripada yang saya sebutkan tadi, ada yang mengkaji, ada yang cuba membina. Dalam proses pembinaan supaya lebih banyak lagi kaedah-kaedah ini, ada yang dalam bentuk mengaplikasikan, ada dalam bentuk dia mengkaji kaedah naqad, kritik kepada hadis itu sebagai penentu kesahan data dalam kaedah pendidikan Islam. Itu yang usaha kami lakukan. Jadi maknanya kerana kita perlukan kepada karena tasawur dan epistemologi kita berbeza antara Islam dan yang non-Islam ini.
sebab kita berbasiskan kepada syariat Islam ataupun ilmu wahyu itu. Ini saya laju-lajukan sebab kita nak masuk masa pun terhad kan. Kemudiannya apa kerangka konseptual kepada penelitian yang berbasiskan Islam ni? Apa kerangka asasnya? Apa kerangka konsepnya yang perlu kita faham? Kerangka konsepnya sebegini. Bidang-bidang yang kita terlibat dalam pengkajian ini, bidang-bidang yang terlibat dalam pengkajian ini, semuanya sama ada yang berkaitan penelitian ilmu wahyu. Mungkin ada rakan-rakan yang bersama dengan saya ni daripada bidang Islamic Studies. Ada yang mengkaji dari bawah bidang penelitian ilmu sains tabi'i berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam ini. Ada yang di bawah penelitian ilmu sains kemanusiaan, hubungan yang sesama. Acuannya, kalau kita di bawah penelitian yang berbasiskan Islam ini, tetap beracuankan kepada tasawuf dan epistemologi Islam. Ini kerangka konsepnya. Ini kerangka Prof, konsepnya. boleh slide-nya, mohon maaf Prof. Slide-nya boleh Ya. diinikan. Dia apa? Ya. Dia apa Bapak? Ya, apa slide-nya? Slide-nya boleh di full screen. Ini dah saya dah full screen ni. Di saya sudah full screen. Oke, dia belum berjalan, dia masih di yang tajuk tuh, masih di awal. Masih di halaman first. Kenapa di saya saja ya? Oh. Oke, sekarang udah boleh. Sekarang dah. Oke, tapi kalau full screen dia tak nampak ya? Tapi tak apa, dah oke. Saya guna ini saja ya? Oke, boleh. Rugilah yang tadi. Udah nampak nih. Ya, ini udah sampai kerangka konseptual BBI. Silakan, tafadhal. Lanjut. Soal ini yang saya sebutkan tadi, ini bidang-bidang penelitian dan bidang-bidang pengkajian kita yang kita masing-masing terlibat. Saya yakin semua di sini ada yang terlibat dengan bidang-bidang yang selain ini, tapi tetap kita yang berbasiskan kepada Islam ini tetap beracuankan kepada tasawuf dan epistemologi Islam. Begini secara ringkasnya lah. Kalau untuk penjelasan kepada itu, maknanya begini. Ada penjelasan yang pernah diberikan oleh Mumtaz Ali. Apa perkara yang beliau nyatakan, kajian yang pertama sekali bermula dengan kita memberi pengiktirafan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Khaliq. Sebenarnya ini proses kita sebagai umat Islam, sebagai orang Islam yang mengkaji tentang Islam ini. Sekejap Pak. Oke, sila. Okey. Kemudian kata Mumtaz Ali, selain daripada yang pertama bermula dengan pengiktirafan Allah itu Khaliq, yang keduanya manusia itu sebagai hamba Allah, dan kita kenal pasti hubungan antara manusia, alam dengan penciptanya. Maknanya ada hubungan ketiga-tiga dalam ketiga-tiga rangka tadi ni. Dalam ketiga-tiga rangka ni. Jadi kajian yang dilakukan ini semuanya dikawal dan berdasarkan kepada undang-undang syariah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu di bawah tasawuf dan epistemologi Islam itu. Itu kalau kita dalam penyelidikan yang kita berbasiskan kepada Islam ini, yang saya maksudkan tadi tu, yang kata beracuankan kepada acuan Islam, epistemologi Islam, yang di bawah daripada rangka yang saya nyatakan tadi ini. Di bawah itu kita ada yang pertamanya akidah tauhid, kita mestinya ada kepercayaan. Dan kita yakin tauhid paksi kepada semua ajaran Islam, aktiviti, perlakuan manusia dalam kehidupan ini semuanya berbasiskan kepada tauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang kuat tauhidnya, bila dia terlibat dalam penelitian Islam ini, dapat membezakan antara teori dan falsafah yang betul dengan teori dan falsafah yang bercanggah dengan Islam. Dia dapat membezakan antara kaedah
dan falsafah yang betul dengan kaedah falsafah yang bercanggah dengan Islam. Tapi sebenarnya perkara ini bukan mudah. Dia perlu penelitian supaya kita dapat membezakan antara kedua-dua perkara itu. Jadi dalam penelitian yang berbasiskan ataupun berasaskan tasawuf Islam ini, akidah tauhid itu pasti. Akidah tauhid itu pasti. Jadi semua aspeknya, penyataan masalah, maksudnya isu, problem of statement, objektif kajian, kepentingan kajian, berbasiskan kepada ketauhidan kepada Allah yang tunjang ini di bawah tasawuf Islami ini. Seterusnya, di bawah kerangka konseptual ini, manusia itu kita kena faham yang kita ini hanya hamba Allah dan khalifah Allah. Itu maknanya dalam hubungan di muka bumi ini, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam semesta. Jadi kita ada tanggungjawab terhadap Allah, tanggungjawab terhadap tindakan kita sendiri, keluarga dan semua anggota masyarakat yang lain. Itu peranan sebagai hamba dan khalifah Allah. Setiap tindakan seorang Muslim dibatasi. Ada tasawur yang bertepatan dengan ajaran Islam. Dalam pendidikan pun kita ada tasawur dan epistemologi yang kita nak jadikan bukan setakat nak dan memang perlu dijadikan sebagai acuan ataupun basis kepada pendidikan Islam ini. Contoh, konsep tauhid dia membentuk sikap dan perilaku akan menghalang daripada menzalimi saudaranya atau makhluk-makhluknya yang lain. Bila ada ketauhidan itu. Bila kita lakukan satu kajian, sesebuah kajian, maknanya kita beramanah dengan data yang kita kumpul, sumber daripada mana pengumpulan data itu berlaku, dan kemudian bagaimana kita menganalisis data itu sehingga dapat mengeluarkan dapatan ataupun hasilnya. Itu kerangka, secara ringkas, kerangka konsep pembangunan yang penelitian yang berbasiskan Islam ini. Jadi adakah persoalan saya di sini masih terdapat kesilapankah dalam kita bila kita terlibat dengan penelitian yang berbasiskan Islam ni? Masih terdapat kesilapankah? Agak-agak rasa kita lah. Masih terdapatkah? Kalau pada pandangan saya masih. Sebab ada yang masih menggunakan teori kaedah penelitian. Saya baru saja menerima beberapa tesis PhD dan master yang mengkaji tentang, dia buat kajian tentang Al-Quran maudhu'i, tapi tidak menggunakan kaedah maudhu'i itu sebagai kaedah untuk analisisnya, menggunakan kaedah-kaedah yang dicipta oleh Barat. Dia rasa yakin dengan itu. Sebab yakin dengan itu sebab banyak disebut oleh orang, disebut oleh penulis-penulis ataupun dipanggil researchers daripada Barat. Dia nampak itu hebat. Sedangkan yang Islam sudah ada itu sudah hebat dan lagi hebat yang dalam ilmu-ilmu Islam ni. Cuma kita tak bangunkan, kita tak popularkan supaya kita orang Islam menggunakan kaedah-kaedah yang sudah ada di dalam Islam ini. Jadi maknanya struktur kaedah penelitian lazim ini yang digunakan pakai tak dirombak. Maksudnya ada yang ambil ini, terus begitulah yang dibinanya, yang digunanya. Dia tak ubah apa-apa. Kalau ada perubahan, itu namanya akomodatif modifikasi tadi. Dia buang beberapa perkara yang dirasakan agak bercanggah dengan Islam, tapi tasawurnya dia tak ubah. Masih ada yang begitu. Ada satu-satu konsep yang digunakan pakai tak definisikan semula dalam Islam, dalam kajian-kajian penelitian ini. Contoh, mengkaji tentang keadilan, pengagihan, penggunaan. Contoh yang lebih mudahnya macam penggunaan. Dalam Islam kita penggunaan berdasarkan kepada keperluan. Itu yang diajar dalam Islam. Bukan kita mengguna berdasarkan kepada kemahuan. Sebab kita ada nafsu amarah, lawamah dan sebagainya. Kita menggunakan berdasarkan kepada keperluan dalam kehidupan ini. Tapi nak bina itu susah. Kalau cakap begitu, akan ada orang yang tidak dapat menerima
idea-idea seumpama itu. Ataupun ada idea yang dia buatkan dalam Islam tak disuruh kita membasmi kemiskinan. Cuma kita mengurus kemiskinan. Mengurus orang miskin, bukan membasmi. Menguruskan kemiskinan. Begitulah juga dalam wakaf, dalam zakat dan sebagainya. Kajian-kajian dilakukan yang berkaitan wakaf zakat, tapi mereka menggunakan kaedah-kaedah yang bukan berbasiskan Islam itu. Maknanya kesilapan yang berlaku tidak merombak aspek tasawur, epistemologi, matlamat, penelitian yang berbasiskan Islam tersebut. Tak dirombak. Bangga bila kita menggunakan kaedah-kaedah yang daripada lazim ini, kita bangga dengan penelitian lazim. Sering kita melupakan penelitian-penelitian, kaedah-kaedah penelitian yang berbasiskan Islam ini. Itu yang agak jadi mendukacitakanlah bagi kita sebagai umat Islam ini. Itu yang saya nampaklah dalam kajian yang kami lakukan ini, kenapa yang kita perlukan kepada kaedah yang penelitian yang berbasiskan Islam ini. Dan kalau secara mudahnya dapat lihat dalam rajah yang saya nyatakan ini, maknanya tasawur itu kalau dari sebatang pokok ini, dia di peringkat akarnya, di bawahnya, itu adalah tunjang yang perlu menjadi asas basisnya. Cuma kaedah ataupun metode itu hanya di peringkat pokok yang kita nampak secara zahirnya itu. Itu dan akhirnya menghasilkan hasil kajian, dapatan kajian yang bermanfaat kepada manusia, kepada masyarakat, kepada sosial semua, insya-Allah. Dan sebelum masuk, ada sikit lagi ya, sebelum masuk kepada bagaimana kita nak cuba lihat kaedah praktik maudu'i ini, adakah metode saintifik kita boleh pakai? Yang disebut dalam positivism apa semua tadi ni, ada yang berbentuk saintifik. Adakah kita boleh pakai? Ini pandangan-pandangan ini, Prof. Emeritus ini menyatakan kaedah saintifik boleh diterima pakai asalkan dia bersandarkan kepada tasawur dan epistemologi Islam. Seperti mana boleh diterima pakai ilmu daruri dan dalil-dalil akli selagi mana ia berlandaskan kepada tasawur dan epistemologi Islam. Ada asasnya asas Islam. Syakir Rahmat Akhir dalam kajian yang beliau lakukan, kaedah konvensional macam induktif, diduktif dalam Islamnya, dalam kita biasanya dalam Arabnya disebut apa? Induktif itu istiqra', diduktif itu istinbat. Adalah diterima selagi mana diguna pakai dalam ruang lingkup tasawur dan epistemologi Islam itu. Itu syaratnya. Lihat kepada acuannya, contoh yang secara mudahnya dalam Islam ni. Kita perlukan, kalau dalam hukum Islam, undang-undang Islam ni, kita perlukan adanya 4 saksi untuk mensabitkan, menghukumkan bagi pesalah. Mesti mereka telah melihat perbuatan zina itu dengan mata kepala mereka secara jelas. Tapi juga mesti saksi yang melihat itu dia bukan fasik, ghairu fasik, dan dia bukan termasuk dalam al-asi, pelaku maksiat mendahaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak termasuk dalam kalangan orang yang melakukan dosa. Maknanya kualiti saksi itu, responden, persempelan yang kita tetapkan, responden yang kita nak ambil data daripadanya itu, kita hanya setakat pentingnya, yang penting dapat data. Orang tu orang yang macam mana, keadaannya bagaimana, itu kalau yang dalam kaedah-kaedah lazim dia tak mengambil berat ataupun ditinggalkan terus. Tapi dalam Islam, bila nak menghasilkan satu dapatan yang bermanfaat, perkara ini perlu diambil kira. Maknanya pengamatan terhadap perbuatan zina itu aspek yang saintifik. Sebab dia melihat dengan kepalanya secara zahir. Itu adalah aspek syariat. Itu adalah aspek syariatnya. Itu antara contoh awal. Ini baru mukadimah, insya-Allah. Dan sekarang kita masuk kepada bahagian yang kedua, iaitu
bila disebut keperluan kepada penelitian yang berbasiskan Islam itu, salah satu usaha praktik yang kita lakukan ialah kita memilih kaedah tematik ini. Kaedah tematik ini sebagai salah satu kaedah yang kita nak gunakan, terutamanya kaedah tematik ini banyaknya biasanya orang nampak kepada kaedah menganalisis data lah bagi yang mengkaji dokumen. Contoh saya, ramai saya ada student macam yang terbarunya mengkaji berkaitan dengan tasawur pembangunan masyarakat madani tapi berdasarkan kepada kitab Muqaddimah Ibn Khaldun. Maknanya itu kajian yang berbasiskan kepada teks dokumen. Sangat. Itu bagi contoh kajian yang terdekat yang seumpama dengan itu. Maknanya begini, kaedah tematik itu dia ada tematik tafsir tematik ataupun tafsir al-mawdu'i, al-hadis al-mawdu'i. Cuma untuk perbincangan kita pada pagi ini, saya taklah menggunakan kedua-duanya sekali. Nak gunakan tafsir dan hadis pun dia hampir sama aja. Cuma hadis dia nampak lebih detail lagi. Sebab dia ada melibatkan pengumpulan hadis, perawi hadis. Sebab tu saya pilih kaedah maudu'i di sini untuk dibincangkan di sini. Kemudiannya daripada kaedah maudu'i ini kita lihat kesesuaiannya untuk diaplikasi bila kita mengkaji yang teks selain daripada hadis, bukan kajian hadis. Cuma di peringkat awal ni, sebelum kita melihat bagaimana nak aplikasi, saya tunjukkan dulu. Kalau dalam kajian hadis, apa yang dilakukan oleh ahli-ahli hadis dalam mengkaji berkaitan dengan hadis. Mungkin kita tak mengkaji tentang Al-Quran dan hadis, tapi kita mengkaji teks lain, kajian-kajian lain, sama ada yang terutamanya yang ada kaitan dengan Islam tapi bukan terlibat dengan Al-Quran dan hadis. Boleh atau tidak kita menggunakan kaedah tematik ini. Ini yang kami sedang usahakan, walaupun ada dalam kalangan students kami bila dinilai examinernya daripada orang luar, dia petikailah dulu kaedah ni. Tapi sebenarnya bila dihujahkan, akhirnya alhamdulillah setakat ini masih boleh diterima dan dijadikan sebagai kaedah penelitian. Alasan yang mereka kemukakan ialah kaedah ni kaedah yang tak masyhur. So yang masyhurnya ialah yang ada dalam buku-buku penelitian, kaedah-kaedah penelitian yang telah dihasilkan oleh orang-orang barat, lazim itu. Itu maksudnya yang glamournya, ada kemasyhurannya baru boleh diterima pakai. Yang Islam ni, yang telah dilakukan dalam Islam ni sudah lama, ini yang maksud hadis tematik itu. Dia satu proses mengkaji satu-satu tajuk ataupun tema, topik yang berdasarkan kepada hadis Rasulullah. Ini kalau dia mengkaji dalam hadis. Asalnya dia dianggap sebagai salah satu daripada cabangan ilmu hadis yang baru. Nama hadis maudu'i ini, sebelum ni dalam peringkat ni dia hanya mengkaji saja, tapi bila zaman moden dinamakan sebagai tematik ataupun maudu'i. Kalau berdasarkan kepada pandangan Az-Zayyan ini, hadis maudu'i ini maksudnya ilmu yang menghimpunkan, menghuraikan riwayat-riwayat hadis daripada pelbagai sumber utama hadis yang berkaitan untuk satu-satu tajuk perbincangan. Sekarang ni kita nak mengkaji tentang mungkin ada tajuk-tajuk topik-topik yang tak disebut secara langsung daripada Al-Quran dan hadis. Boleh ataupun tidak kita nak mengkaji berdasarkan Al-Quran dan hadis daripada teks-teks Quran ataupun hadis. Ataupun dalam perkataan lain, hadis maudu'i ilmu yang bincangkan satu tajuk tema berkaitan pemikiran, pemboleh, kemasyarakatan, ekonomi, alam semula jadi, segala lapangan, ilmu pengetahuan, kehidupan dalam lingkungan hadis-hadis Rasulullah. Maksudnya kita mengkaji persoalan berkaitan dengan semua hal kehidupan ini berdasarkan kepada hadis. Ini asalnya. Dan definisi maudu'i ini dia lebih baru berbanding dengan tafsir maudu'i. Sebab istilah hadis maudu'i itu olahan yang diadaptasi daripada rujukan berkenaan tafsir maudu'i. Dia banyak
adik-beradiklah tafsir dan hadis maudhu'i ini. Sebab banyak yang berkaitan dengan hadis maudhu'i ini diolah, diadaptasi daripada tafsir al-maudhu'i. Dan secara mudahnya, ringkasnya, bentuk-bentuk dalam kajian hadis maudhu'i ini dia sama ada yang berdasarkan kepada istilah-istilah ataupun hanya berasaskan kepada makna sahaja yang tak disebut secara direct dalam teks hadis itu. Jadi maknanya ada dua bentuk. Tapi kalau tafsir tak, ini hanya tambahan lah, saya letak tambahan. Kalau tafsir tak, tafsir dia ada tiga. Berdasarkan istilah, tajuk ataupun berdasarkan satu-satu tema bagi sesebuah surah. Ada begitu. Ada yang bentuk umum, ada yang bentuk khusus. Itu yang dalam ilmu apa? Maksudnya. Maksud. Dan langkah-langkah penelitian hadis menggunakan kaedah al-maudhu'i ini, antara langkahnya yang saya sempat rumuskan untuk di-sharekan di sini, ringkaskan begini. Kalau gini kita nampak, dia tak nampak apalah langkah-langkahnya, cuma pembahagian yang saya nak bagi untuk pemudah kita fahami. Tapi kalau detailnya begini, langkahan asalnya lebih baik saya sebut yang umum ni. Yang secara umum ini dia ada 7 langkahan, maknanya 7 langkahan ini pasti kena ikut. Pasti kita diikuti oleh para pengkaji yang berkaitan dengan hadis. Ini yang telah dibina oleh Az-Zayyan ini, langkah-langkah dalam bidang hadis ini. Cuma langkah-langkah inilah kita nak mengaplikasi dalam penelitian yang berkaitan dengan Islam dan orang Islam yang selain daripada kaji hadis ataupun tafsir Quran dan hadis ini. Yang pertamanya, seperti biasa, ada pemilihan tema, pemilihan tajuk. Daripada tema dan tajuk yang kita tetapkan itu, jadi para pengkaji dia akan memilih hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk yang ditetapkan itu, yang boleh, maknanya yang boleh memberi sumbangan kepada kemajuan ataupun ketamadunan ataupun perjuangan Islam, ataupun lebih khususan umat Islam yang dapat menyelesaikan satu-satu isu dalam kehidupan kita ni. Bukan kita buat secara suka-suka, pilih kalau dalam istilah Malaysia ni dia panggil apa, serkat jarang. Apa yang didapat itu ya yang dia kajinya. Itu maknanya orang yang tak bermatlamat. Dia perlu ada apa yang mahu dikaji. Apa yang mahu dikaji, dia ada matlamat dia, apa yang mahu diselesaikan, apa isunya. Itu yang baru nampak seorang pengkaji. Bila dia ada isu, ada tema, dia kumpul hadis yang berkaitan. Jadi proses pengumpulan hadis ni diteliti, secara telitilah daripada sumber-sumber hadis yang muktabar. Maknanya ada, di sini ada, dah kita nampak pengumpulan data. Kalau dalam kajian biasa kita ni, pengumpulan data. Penelitian dalam pengumpulan data. Data yang kita nak kumpul itu, kita kena dapat daripada sumber-sumber yang muktabar. Bukan setakat hadis dan Quran je. Dalam hal-hal lain yang bersangkut paut dengan Islam dan orang Islam terutama. Kemudian penelitian tentang status hadis. Penelitian tentang status hadis. Meneliti sanad-sanad hadis itu, mengikut kaedah hadis, ahli hadis. Dia guna ilmu rijal kalau dalam hadis ini. Sebab ilmu rijal ni dia bincang tentang keadaan perawi perjalanan hidup mereka. Siapa mereka ini. Daripada kalangan sahabat tabi'in. Dia kena tahu sampai begitu. Macam itulah orang yang kita nak ambil, jadikan sebagai responden. Siapa bapa Dr. Misno ini? Dia siapa? Daripada mana? Di mana dia belajar? Itu maknanya kita tahu, ambil tahu. Bukan setakat, okey, supervisornya cakap, pergilah jumpa Pak Dr. Misno. Tanpa siasat apa-apa, terus pergi jumpa. Ini saya punya ini. Saya perlu dapatkan data ini. Sila bantu saya. Tanpa berkenalan langsung dengan Pak Misno. Itu kebanyakannya yang berlaku lah kalau di Malaysia ini. Satu lagi ilmu jarah wa ta'dil. Yang bincang tentang keadaan para perawi dari segi tak apa yang mereka cakap ni. Ataupun dia dengar lain, dia akan tambah lain.
Ataupun dia dengar lain, dia akan rawi lain. Ikut suka dia. Ataupun satu lagi ilmu ilal, tentang sesuatu sebab yang tak nampak sama-sama yang mencacatkan kesahihan sebuah hadis itu. Dia tak ambil perhatian tentang teks tu. Kecacatan yang ada pada teks, ilal yang ada pada teks, dokumen yang kita kaji, kalau dalam kajian kita sekarang lah, tak ambil kira tentang itu. Dalam pengumpulan data itulah, termasuk dalam pengumpulan data. Seterusnya bila dah dapat itu, dapat hadis itu, baru kena pasti apa isi-isi penting yang ada dalam hadis. Kalau macam student saya yang saya katakan kaji tentang Muqaddimah Ibnul Khaldun tadi, dia akan keluarkan pandangan-pandangan Ibnul Khaldun yang membincangkan tentang madani, masyarakat madani itu. Dia akan keluarkan berapa banyak yang ada petikan-petikan kata itu untuk dianalisis. Itulah. Seterusnya, langkah yang berikutnya, dia berpegang kepada manhaj ilmu, pendekatan akademik. Kalau kita sekarang ni disebut sebagai pendekatan akademik, mesti beramanah, jujur dalam nakal, memindahkan pendapat. Dia bukan hanya buka kajian orang, tengok Pak Misno, oh saya buka kajian Pak Misno merujuk daripada Al-Bukhari. Saya pun terus mengatakan saya ambil daripada Al-Bukhari, sedangkan saya tak lihat pun kitab Bukhari. Saya ambil daripada tesis Pak Misno. Itu maknanya tak beramanah, tak ada kejujuran. Walaupun boleh lulus. Dengan kelulusan itu kita diberi jawatan, diberi pekerjaan sebagai lecturer dan sebagainya. Kita dapat makan bulan-bulan dengan dapat uang bulan-bulan untuk menyara kehidupan diri sendiri dan keluarga. Tapi adakah daripada sumber itu bawa keberkatan dalam hidup kita? Sampai begitulah kalau orang Islam yang kita kena fikirnya. Adakah ada keberkatan dengan penipuan yang itu? Dengan itu yang kita dapat pekerjaan, itu yang bahayanya. Ataupun naqad, mengkritik pendapat. Bila yang dikatakan dalam analisis kan, analisis data ni kan, kita tak setakat ambil semuanya betul. Tak semuanya betul. Kalau betul kenapa? Kalau salahnya kenapa? Kalau pendapat ini salahnya kenapa? Antara pendapat-pendapat ini bagaimana hubungan korelasi antara pendapat-pendapat ini, maknanya itu analisis. Kalau setakat ambil betul itu jadi laporan. Bukan jadi penelitian, bukan hasil dapatan, itu pelaporan. Kalaupun sedikitnya dia hanya menyokong itu kadang-kadang jadi ayatnya, kalau pengajian Islamnya dia khutbah. Dia tak ada analisis di situ. Kemudiannya penghuraian teks juga dalam analisis. Kalau dalam kaedah kita sekarang, teks hadis yang dipetik mesti dihuraikan secara tepat, membebankan nas. Kita bercakap, kita hurai teks berdasarkan apa yang terkandung dalam teks. Kita tak mengatakan yang selain yang teks itu tak sebut, kita tak nyatakan yang teks itu telah menyebut perkara sedemikian. Dan akhirnya kita hubungkan dapatan-dapatan itu dengan realiti semasa. Barulah perkara yang kita dapat daripada kajian itu menyelesaikan isu yang berlaku dalam masyarakat. Ini yang dibuat untuk langkah-langkah untuk hadis maudhu'i dalam hadis itu. Dalam kitab hadis itu, dalam teks hadis itu. Tapi apa yang kita nak sekarang, kita nak aplikasi dalam teks. Ini sama ya, ini saya bentuk dalam bentuk rajah. Yang kita nak sekarang ini, langkahan ini kita nak aplikasi dalam kajian Islam dan orang Islam, berkaitan Islam dan orang Islam, tapi yang selain daripada teks Quran dan hadis ini. Seperkara lagi, semua 7 langkah yang dikemukakan oleh Az-Zayyan tadi disetujui oleh dua-dua tokoh dalam akademik ini yang lain. Langkah-langkah yang telah dikemukakan oleh Zayyan, 7 langkah tadi merupakan langkah umum saja, bukan langkah yang khusus lagi. Dia kata itu langkah umum saja, bukan termasuk dalam langkahan yang khusus lagi. Sebab itu untuk yang lebih khususnya ada 2 peringkat lagi. 2 peringkat dibahagikan kepada 2 peringkat. Peringkat yang pertama dia ada 2 bahagian. Kedua-dua peringkat itu ada 2 bahagian utama. Pertama, peringkat yang pertama, langkah-langkah berkaitan judul dan tema.
peringkat yang kedua, langkah-langkah yang berkaitan dengan hadis. Yang secara mudahnya begini. Peringkat yang pertama ataupun kita sebut sebagai gambaran awal. Di peringkat yang pertama ni, di peringkat yang pertama iaitu gambaran awal dan pengumpulan hadis. Kita dapat gambaran awal dan bagaimana kita nak menumpuk data kita kalau yang bukan kajian hadis. Di bawah peringkat satu ini ada uh, 7 langkah. Bahagian yang pertama. Peringkat satu bahagian pertama ada 7 langkah. Dia lebih kurang sama dengan tadi ya, cuma ini lebih perinci, khusus. Ada pemilihan tajuk, memahami dengan mendalam judul, tema yang dipilih ataupun yang kita lakukan tersebut, menetapkan objektif kajian, termasuk persoalan kajian, menggubal judul yang sesuai selepas daripada itu, yang judul yang menarik minat, yang memang kita minat, bukan yang orang minat diminta kita lakukan, mengumpulkan hadis-hadis, maksudnya data yang ada kaitan dengan judul dan tema yang kita pilih itu, meneliti, meneroka kajian judul, tema kajian dengan realiti semasa dan kajian-kajian ilmiah yang lain berkaitan dengan isu-isu semasa, barulah kita menulis proposal. Kalau biasanya di ISDAH, proposal dibuat 3 chapter yang awal tu, chapter 1, 2, 3, bab 1, kaedah kajian. Peringkat yang kedua, bahagian yang kedua di bawah peringkat yang pertama ini, langkahan-langkahan berkaitan dengan hadis tematik itu. Menapis hadis-hadis yang boleh diguna pakai sahaja. Maksudnya yang tak ada kaitan kita tak guna. Memahami kandungan, ini yang kita analisis. Mengetahui huraiannya, hukum hakam yang terkandung di dalamnya. Ini proses analisis. Maknanya nampaknya di bawah tematik ini yang banyak ada kaitan dengan kita ialah pengumpulan data dan penganalisisan data. Manakala reka bentuk kajiannya, research framework, iaitu maudhu'nya itu sendirilah. Tematik itu adalah sebagai maudhu'nya itu sebagai reka bentuk kajian ataupun research framework. Itu yang di bawah kalau dalam bidang dalam langkahan yang kita lakukan dalam selain daripada kajian yang maudhu'. Di bawah peringkat yang kedua, tadi peringkat yang pertama gambaran dan kita menentukan tajuk. Peringkat yang kedua penerokaan manhaj nabawi. Sebab ini dia masih lagi langkah khusus untuk hadis tematik. Di bawah peringkat yang kedua juga ada 2 bahagian. Bahagian yang pertama, langkah-langkah yang berkaitan tajuk dan tema penelitian. Hampir sama dengan tadilah. Hampir sama yang dinyatakan tadi. Hampir sama dengan langkahan pertama juga. Ada begitulah tajuk, tema, pembincangan tajuk, tema mesti pandukan maqasid syariah, memenuhi tuntutan ciri-ciri tajuk, meneroka, mengeluarkan objektif manhaj nabawi. Maksudnya pembincangan mestilah meliputi pelbagai pandangan dan idea, dan hasil yang kita nak itu mestilah yang novelty, bukan yang setakat kita dapat yang orang lain dah dapat sebelum ni, dapat yang sama. Kita nak perkara yang baru yang masih lagi belum dikaji, disentuh, diteroka oleh orang-orang lain. Cuma di bawah peringkat banyak 9 langkahan bila dikhususkan. Sebab dia lebih perinci lagi menghubungkan manhaj nabawi dengan realiti semasa yang berlaku. Berpegang teguh dengan syarat-syarat peraturan sebuah kajian ilmiah. Ini yang tak ada yang awal tadi. Menunjukkan hasil kajian kepada pakar, maksudnya kita buat pengesahan pakar. Pengesahan kepada kita dapatkan pakar untuk mengesahkan apa yang kita dapat, itu lebih baik. Ini dia ikut apa yang dilakukan dalam bidang hadis maudhu'i tematik itu. Bila masuk kepada bahagian yang kedua di bawah peringkat yang kedua ini, langkahan-langkahan berkaitan dengan hadis dan gaya penulisannya, pilih riwayat, gunakan pelbagai syawahid petunjuk untuk dapatkan pengesahan benar-benar data yang kita dapat itu benar. Kita gunakan kaedah yang sesuai. Kita ambil kaedah yang memang sesuai dengan kajian kita.
selesaikan kemusykilan isu yang timbul. Dalam penulisan, itu pada peringkat yang kedua. Peringkat kedua ni lebih kepada technicalities lah kalau kita lihatnya, walaupun ada sedikit yang berkaitan dengan data, berkaitan dengan sumber data juga ada dinyatakan. Cuma yang penting yang kita nak tengok hanya di sini. Tapi saya nak loncat terus kepada sini Pak Misno. Saya rasa macam tak sampai hati kerana nampak kita meninggalkan langkahan-langkahan ini. Paling kurang ada juga gambaran awal berkaitan dengan apa yang dilakukan ini dalam hadis maudhu'i ini sebenarnya. Sebelum kita nak aplikasi dalam kajian-kajian lain yang berkaitan Islam dan orang Islam. Kita dah faham itu yang dibuat dalam hadis maudhu'inya. Tapi apa yang kita nak lakukan dalam praktikalnya, saya sebut dah tadi kan, lebih kepada pengumpulan data, penganalisisan data dan research framework. Itu dah tentu maudhu'i itu. Kalau biasanya kalau di kebanyakan student ataupun apa lagi ya, penerokaan, kajian biasanya kebanyakannya penerokaan lah, begitulah, explore. Itu bentuk-bentuk yang dah disebut oleh daripada yang kita dapat dalam pendidikan lazim ni. Bila kita nak aplikasikan dalam pengumpulan data, dalam penganalisisan data ini, yang pertama pengumpulan data, yang kedua penganalisisan data. Kita nak analyze data itu dalam penelitian yang berbasiskan Islam. Ini bila kita nak praktikkan kaedah tematik tadi, bila kita mengkaji, menggunakan, kita buat kajian-kajian yang selain daripada Al-Quran dan hadis tadi, kita boleh aplikasi. Kalau tak sesuai untuk penganalisisan data pun dalam pengumpulan data, pasti ada yang orang mengumpul data daripada responden-responden. Ada sumber-sumber dokumen-dokumen, pasti boleh sesuai digunakan kedua-duanya. Sebab dia ada ciri-ciri tematik. Dalam pengumpulan data ini, langkahan-langkahannya dalam pengumpulan data ini ada proses penarafan sumber data. Ada proses nak bagi penarafan sumber data itu. Nak tentukan mana yang utamanya, mana yang aslinya, mana yang sahihnya, mana yang autoritinya. Itu sebenarnya kerja yang patut dilakukan oleh seseorang penyelidik. Bukan mudah pakai ambil ikut suka, tak lihat kepada keasliannya, kesahihannya. Sebab semua ini kita bina berasaskan kepada tematik tadi. Tematik dia mengambil hadis-hadis yang utama, hadis-hadis yang ada kaitan dengan bidang yang dikaji itu, dan melihat dari segi perawinya. Kalau hadis yang dikumpul itu yang dia tak jelas, dia cari, dia lihat perawinya itu sahih tak sahih hadis itu. Semuanya ada dalam ni, dalam mengumpul data itu. Pentingnya dalam pengumpulan data itu. Kalau untuk kajian maudhu'i ini, bila dikatakan pengumpulan datanya, kalau biasa yang saya lakukan untuk selain daripada kajian Quran dan hadis, biasanya kalau kami di ISDAF ini, kami tak kata sumber pertama. Yang untuk Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang kita nak menyokong penghuraian kita nanti, kita panggil untuk Al-Quran dan hadis disebut sebagai sumber utama. Maknanya dia lebih atas daripada segala sumber lain. Sumber yang utama iaitu Al-Quran dan hadis untuk sumber-sumber wahyu ini. Manakala sumber daripada lain, ijma', qiyas ataupun kitab-kitab hadis, syarah hadis apa semua, dia sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, barulah diletak penarafan-penarafannya yang begitu. Jadi maknanya Al-Quran dan hadis itu tetap di atas. Tetap di atas. Gunakan ayat Al-Quran sebagai menyokong, sebagai penguat, ataupun hadis yang lain yang selain daripada yang perkara yang kita kaji itu kita akan guna. Cuma yang sumber-sumber selain daripada tu barulah diletakkan sumber pertama, sumber kedua, sumber ketiga, sumber keempat berdasarkan
keperluan dalam kajian itu dibuat penarafan sumber-sumber data itu. Itu yang dimaksudnya itu. Setelah selesai dalam pengumpulan data itu, ada berapa minit lagi Pak? Dah habis masa ya? Ada dalam 15 menit boleh. Okey, bisa. Peringkat yang kedua ialah penganalisisan data. Nak analyze data itu. Bila kita dah tadi kita dah lihat penetapan judul dan tema, tema-tema yang kita ingin kaji dalam beberapa tag ataupun beberapa naskah yang kita nak kaji itu, tag-tag judul ataupun temanya. Kita pembahagian teks. Ini bagi yang mengkaji dokumen teks ataupun dokumen dibahagikan kepada dua isi kandungannya yang mengandungi tema yang dikaji ataupun yang tak mengandungi tema yang dikaji. Macam contoh yang saya nyatakan tadi, yang mengkaji, student saya yang mengkaji tentang Muqaddimah Ibn Khaldun, perbincangannya tentang masyarakat madani. Jadi itu yang proses yang perlu dilakukan. Judul dah ada. Setelah itu dia susun perbincangan, analisis dalam sebuah kerangka dulu. Keluarkan perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan tema dan judul yang dikaji itu. Menentukan tajuk-tajuk besar, tajuk-tajuk kecil untuk perbincangannya itu, dia bahagi mengikut bab, sub-bab, dilakukan dengan teliti semua itu. Kemudiannya dibuat penganalisisan berdasarkan sumber-sumber utama tadi. Itu yang saya katakan, letak Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama. Tetap di atas. Lepas itu barulah dianalisis berdasarkan kepada pandangan-pandangan tersebut. Yang mana yang pandangan yang tidak tepat tetap dikatakan tidak tepat berdasarkan kepada analisis kita. Bukan semuanya kita nak lakukan ini untuk menyokong, untuk bersetuju. Tidak semestinya. Tidak tak dinamakan kajian lah. Dan akhirnya barulah rumusan. Mudah ya untuk nak diaplikasikan. Semua yang ada dalam tematik tadi boleh kita aplikasikan, kita kelompokkan. Satu untuk pengumpulan data, satu untuk analisis data. Ini yang lebih sesuai kalau nak gunakan kaedah tematik ini. Sekarang ni dah alhamdulillah dah kami sudah berjaya lah mengubah, mengajak beberapa pelajar kebelakangan ini menggunakan kaedah tematik ini sebagai kaedah analisis, menggantikan analisis tekstual ataupun analisis dipanggil apa? Analisis kandungan ni. Contents analysis. Content analysis, betul. Sebab kita nak tengok yang lebih menggunakan kita menggunakan kaedah tematik ini, dia ada susunannya dalam kerangka yang agak detail. InsyaAllah. Jadi dalam kerangka proposalnya yang kita lakukan biasanya boleh diletakkan beginilah. Kalau yang tematik tadi bawah reka bentuk pengumpulan data, persempelan ni dia mengikut keperluan penelitian lah. Kalau ada yang gunalah. Dan kaedah penganalisan data itu dah pasti. Kalau ada data tak analisis, tak berguna namanya. Sekadar itu Pak Misno, mungkin lepas ni kita boleh bincang. Okey.